Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan sharekan sesuatu untuk anda di Bitcoin dan macam mana untuk anda draw ataupun tengok support dan resistance terkini orang kata horizontal dan juga menggunakan Fibonacci. Sebab apa ini orang kata satu analisis untuk anda baca ke manakah ke arah market seterusnya. So nanti Zul akan terangkan di chart. Okay, sebelum tu let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam. So baru 7.30, so expect dalam ada setengah jam lagi untuk kita complete kita punya 24 hours punya candle. So inilah Coin Market Cap. So macam biasa first kita akan tengok dulu total market cap berada di mana. Total market berada di 1.7. So kita meningkat sikit lah daripada 1.6 ke 1.7. Aku kata volume pun sedikit meningkat daripada 80 lebih ke 50. Itu drop sikit dalam 65. Yes, sikit drop daripada 80 lebih ke 65 lebih 65 bilion volume berkurangan. Kemudian BTC 41.3, Ethereum 18.7. So tengok summary. Total market meningkat 1.57. Seperti akan ada berlaku kenaikan. Kemudian volume drop. So ini kenaikan itu tak banyak pun. Kenaikan tu yes kita tengok kena hijau. Tapi kena tu tak kuota drastic kenaikan. So BTC sikit drop. So ini kenaikan more dalam kuota altcoin. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 38.7, hampir 39. Jika kita ada satu major trendline. Untuk siapa yang join punya Discord tu dah sharekan dua chart semalam, iaitu nanti Zul akan tunjukkan chart tu. Nanti and then untuk pagi ni Zul akan explainkan apa yang Zul sharekan itu. Kemudian nanti Zul akan tambah data yang untuk hari ni. So semalam ikutkan malam semalam tu nak buat review tapi tak sempat. Memang pening kepala tu datang balik. So on off pening kepala tu apa pun nanti membit sebab kuota terdedah kuota depan PC lama sangat kot. So ada yang kata macam tu lah. Tu apa-apa nanti pagi ni dah okey. So kita akan review balik market. So untuk di Ethereum, bukan mana Ethereum 2.8, so 4%. So macam tadi total market meningkat, volume turun, MBTC drop, kemudian Ethereum sikit meningkat. So ini kita tengok kenaikan tu. Yes, Bitcoin naik, altcoin akan expected more naik dengan drastik. Lepas tu tengok Ethereum 4%, untuk BNB 3%, Cardano hampir 3%, Solana sampai 11%. Kemudian lain-lain coin semua sedang turut melakukan tu major coin lah, orang kata yang good coin untuk hold untuk long term. AVAX 4%, Matic hanya 1%, tapi Wiki dah 5%. Kemudian tengok Crypto 2%. So ada tak yang pergi naik? Litecoin 6%, Cosmo Atom 4%. So mostly sedang melakukan recovery. So macam tu juga kan, sekiranya Bitcoin melakukan momentum kenaikan, expected altcoin lain juga akan turut melakukan kenaikan. So apa pun, let's go kita pergi ke market. Sebelum tu ada diorang komen, ada yang tanya tu pasal Azero dan juga ada kata Azero Colina Killer tu apa, Solana Killer. So nanti kita tengokkan chart dia. Kemudian tengok kat Meta Hero. So dua permintaan tu nanti kita akan tengokkan. So untuk pertama kali kita akan pergi dulu ke chart Bitcoin. So kalau anda tengok chart tu ni memang semak. Aku kata memang kalau Zul tengok ya siap data tu penting. So untuk ni Zul akan, untuk siapa yang kata nak draw, Zul akan ajarkan anda untuk macam mana untuk draw yang lebih mudah. So kalau ikutkan sebelum ini, setiap draw kuning ni Zul ambil daripada bawah ni. So ini apa yang boleh buat, anda boleh delete je ni. So Zul akan tunjukkan cara yang lebih senang atau cara yang tak peningkan untuk anda. So kalau ini Zul akan monitor untuk sebab apa. Zul jika Zul ada yang major 40-30. So sekarang ni macam mana nak kata pergerakan short term ataupun anda nak tengok pergerakan macam lah. Zul ada range iaitu dalam selagi mana price antara 40 dan 30. Zul tak buat apa-apa. Zul hanya wait and see saja. Dan dalam wait and see ni apa Zul buat, Zul hanya kumpul modal. So kira price tu jatuh 30 baru Zul akan buy. Sekiranya jatuh naik ke 40 macam cakap, Zul ada plan untuk sell sikit Bitcoin Zul di Luno untuk 20%. Kemudian expected 20% tu bila ada berlaku sedikit correction, Zul akan buy balik menggunakan 20% yang tu jual tadi. So ini Zul dapat aset lebih banyak dengan menggunakan modal yang sedia ada tanpa menggunakan modal yang baru. So ini apa yang berlaku dalam punya kuartal portfolio. Average untuk Bitcoin tu akan drop dengan drastic. So untuk currently kita dah tahu, macam cakap kita dah tahu untuk berada di 40 dan 30 kita punya major resistance dan major support tu. Zul akan delete semua ni dulu untuk senang untuk anda faham. So siapa untuk yang join di Discord, dah sharekan ni. So dah sharekan ini apa yang bulat ni. Kemudian yang kedua Zul ada sharekan yang ni. Kenapa? So untuk pagi ni Zul akan terangkan, Zul akan draw balik untuk anda faham. So untuk pertama kita akan pergi 4 hours. So untuk beginner anda boleh belajar di 4 hours. Di 1 hour tu untuk segala training.
Dia boleh jatuh, dia boleh jadi kata di 1 hour, apa yang anda buat di 4 hour dia akan jadi 50-50, sama aja jadi ataupun tidak jadi. Kalau di 4 hours sepatutnya dia more follow data yang aku kata solid. So untuk di 4 hours Bitcoin, so pertama kali kita tahu pergerakan price dah pun jatuh daripada 69 dan create satu trend line. So now officially kita ada higher high, higher low dan higher low. So now kita ada 3 point yang penting untuk anda tahu. So satu, higher high, higher low dan higher low. So menggunakan 3 point ni kita boleh gunakan sebagai kata measure kita punya Fibonacci pergerakan, iaitu pertama kali untuk yang ni anda boleh monitor yang ni. So anda akan nampak pergerakan itu link dengan pergerakan naik jatuh yang ni. So macam mana anda akan buktikan swing high to swing low untuk di 4 hours. Anda kalau zone tu akan ambil shadow sekalipun tu akan ambil juga. So swing high to swing low tu akan lock. Kemudian kita akan zoom in, kita akan tengok setiap garisan putih-putih dan line dia. Tu expected dia akan link dengan kenaikan dan turun jatuhnya. So betul di 20% daripada bawah ni, daripada 100, 20% naik, atau 23%. Kita tengok price tu macam mana, price itu buat betul-betul ada reaction, cancellation, break, kata now retest sampai betul ni naik balik. So dengan tengok kat yang lain, kita tengok price itu macam mana, buat kata ada naik turun sini, kemudian di kawasan 50% sama juga, kita dah break 50% now ke 60%, iaitu untuk currently kalau nak tengok kata mana kalau kita kan ada major resistance, iaitu major resistance itu kali ni kita ada beberapa resistance, iaitu 1, 2, intukan sebab apa kita ada 3 point higher high, iaitu higher high, higher low, higher low. So meaning kita akan ada 3 major resistance berada di atas. So pertama kali yang mana itu akan tunjukkan yang paling lower, iaitu daripada yang baru draw ni, iaitu major resistance kita yang akan berada first resistance daripada 3 major resistance, iaitu yang ini. So meaning swing high to swing low, daripada high high ni kita akan high low itu kita akan dapat yang ini. So meaning ini adalah resistance yang pertama perlu kita breakout untuk menentukan untuk kata bullish momentum. So nanti ke 20 saja, dua akan buat 20 saja, 30. Alright, tu 30. So mini tu akan lock. So mini ini adalah anda boleh monitor untuk pergerakan. So mini cakap kenapa 40? Cakap line merah tu betul-betul berada di kawasan ni. Untuk empon sharp ini adalah kawasan range. Dalam ni kawasan Fibonacci 60 dan 70%. So untuk sharp kita akan tengok combine dengan horizontal. So horizontal yang draw adalah di kawasan 40. So apa yang berlaku, ada potensi untuk Bitcoin naik sampai kawasan ni dan berlaku rejection. Sekiranya momentum kuat dapat break ini, meaning itu expected bullish momentum naik ke atas. Tapi disebabkan kita ada strong support sebelum ni, strong resistance dan strong support sebelum ni, sampailah kita break balik. So support ini menjadi resistance. So apa yang expectedkan untuk price sampai di 40, kita akan ada sedikit rejection. Banyak atau tidak nanti kita akan monitor menggunakan Fibonacci bila height itu dah berlaku. Nanti kita akan draw mana support, mana support itulah kita akan buy balik yang apa yang kita jual di 20%. Itu yang Zul expectedkan untuk buat di Bitcoin kali. So untuk kali ni anda boleh tengok ini yang monitor. So kalau anda nak kata tak nak semak ni, anda boleh buat macam ni. Anda boleh draw satu trend line, kemudian store lagi satu trend line kat sini, kemudian kita buat draw lagi satu trend line, kemudian yang ni lah yang Fibonacci kita boleh delete. So now kita dah nampak macam mana price itu berinteraksi dengan kita punya Fibonacci. So kita ada bought, iaitu bought resistance, price perlu break sampai kawasan ni untuk more bullish. So expected price ni tengok macam mana buat kawasan ni naik, yes, buat correction sikit, naik pump, correction balik, continuation, naik pump. So tengok macam mana price itu buat pergerakan follow kita punya Fibonacci retracement, Fibonacci level. So jika itu adalah cara mudah untuk anda monitor untuk pergerakan semasa. So ini adalah more untuk macam lagi kita ada 3 point, iaitu yang ni. So next point kita kat mana kita punya resistance, swing low ini to swing high ini. Untuk next more bullish Bitcoin juga perlu break kawasan ini. So ada apa di kawasan ni, kalau zoom juga sama juga, kita ada strong support horizontal. Kita akan link, nampak ni, dia punya tepat, dia punya average tu boleh jadi sebagai dia punya support resistance. Tu now expected break yang ini juga untuk more bullish, kita expected dia perlu break lagi ni. So untuk more bullish baru break lagi resistance. So itu yang kita step by step cakap, kita ada confirmation untuk bullish. So, untuk sekarang ni kita untuk di kawasan bearish, iaitu dah break yang ni. So first step yang pertama untuk kekal bullish ataupun bullish regain power, untuk teruskan continuously bullish,
pun seperti yang tu cakapkan untuk fire circle berlaku, untuk first kita perlu break dulu kawasan first resistance kita, iaitu first step, iaitu kawasan ini dan juga di kawasan 40 dan seperti lemah kawasan trail line orange ini. So cakap whatever dalam parahan tu hanya tengok saja, tu akan kumpul modal. Kalau naik tak masalah, tu yang kuarter tu punya negative profit akan berkurangan, terus kembali profit. Kalau drop bawah tak masalah, kita akan buy kita buy lagi. So meaning siap apa yang berlaku ini, kita akan kumpul aset. Bila price jatuh ke kawasan Dubai tu, kawasan 30, barulah kita akan kuarter deploy kita punya modal. So untuk hari tu hanya wait and see saja. So untuk di market, so inilah kata pergerakan yang tengok. So untuk yang apa yang Zone draw lagi, so yang draw ini kita ada juga support. So support berdasarkan height sekarang, kita ada swing low to swing high, kita ada support. So sekiranya bullish loss momentum, kat manakah kuarter defend untuk bullish ataupun price yang kuarter expected kalau dia belum bertahan. So untuk price untuk BTC, sekiranya price tu loss momentum kawasan ni dan drop, so kalau even dia drop kawasan 35 atau mana-mana kawasan dalam board orang ni, kita still lagi ada hope untuk price itu kuarter resting, bullish resisting, bull resting, kemudian ada untuk dapatkan balik momentum untuk break ke atas. So expected kita akan ada bound di dalam kawasan ni sideways. So macam lah, whatever price kawasan ni, dia akan tak buat sebarang reaction untuk membuy atau sell, dia hanya quarter wait and see saja sampailah dia sampai ke major resistance dan juga major support zone untuk buy ataupun sell. So kemudian apa lagi untuk short term? So untuk short term, untuk pergerakan ini, yes, kalau kau mau short term, anda boleh juga monitor pergerakan ini. So kita nak tengok kenaikan ni valid tak boleh sampai ke sini. So yang ini aku kata more kepada short term, iaitu kita ambil high ini, swing high to swing low. So apa akan dapat? Kita akan dapat resistance ini dah pun breakout. So resistance ni breakout. So apa yang kita dapat untuk data sekarang ni, kenapa kita dah dapat, kita dah breakout another minor resistance. So now ada possibility untuk dia sampai ke 1 break ni. Aku expected dia akan sampai ke 1.1%, iaitu 100%. Kita dah sampai pun 100% retracement dan berlaku rebound. Sekiranya dia rebound kawasan ni sampai bawah ni saja, kemudian kita gagal untuk break ni disebabkan kita punya store RSI pun dah overbought. RSI kita, yes, RSI kita ada lagi potential, sebab pun juga RSI kita yang ini nanti dia akan tunjukkan. So RSI kita ni masih belum berada di overbought. So meaning kita ada potential untuk melakukan kenaikan ni walaupun RSI kita, stock RSI kita dah berada di overbought. So apa berlaku, kita mungkin buat W. So apa yang berlaku di RSI akan naik. So naik ni apa yang berlaku, dia seperti naik ni, price itu akan betul-betul sampai ke kita punya major resistance, itu breakout dah almost sampai 40. So bila sampai ni bercakap ada high possibility untuk kita berlaku correction balik, iaitu overbought, RSI overbought, stock RSI overbought, kemudian price berada di major resistance. Itulah tanda yang ditunggukan untuk jual 20%. So untuk bagi tahu dah advance apa yang seperti akan nampak di RSI dan stock RSI dan kat manakah price itu. So bila sampai kawasan ni adalah go opportunity, mungkin tak sampai tepat 30, sampai mungkin 40.4, 41, mungkin lajak sikit 41. So whatever, bila kita nampak data RSI tu, itulah tanda untuk kita sell 20%. So apa yang join di punya Discord channel, tu akan share kan kata waktu dan bila tu nak jual. Jika tu nak jual untuk hari ni Bitcoin 20%, tu anda boleh kata siapa nak follow boleh follow, tapi risk kata on your own risk. So itu juga di Bitcoin, itulah kata yang tu sepatutkan apa yang tu sharekan di Discord. So itu yang tu nampakkan pergerakan the plan untuk tu. So untuk yang lebih untuk kata detail yang tadi kita ada dua draw ni, iaitu mana support dan mana resistance ni, kita dah break. Now kita kata 1.3, 1.2 kita berada di 40k. So meaning expected price tu boleh berlaku kenaikan sampai kawasan ni dan barulah berlaku rejection seperti mana kita expectkan major resistance dan horizontal resistance yang kuat. So itu yang tu drawkan. Kemudian untuk ke mana, untuk tengok lagi adakah momentum akan lose untuk more short term. So now kita nampak kita buat lower low, higher high, higher high. Lower low, lower high, lower high. So untuk mana sampai expected untuk adakah bull akan more momentum untuk kenaikan. So untuk monitor lagi, kita akan draw juga swing low to swing high ini. So current high, so meaning kita akan dapat support kita berada di kawasan ini. So yes, kita expected, sebab apa tu expected kita boleh drop lagi di kawasan bawah ni. So untuk kata resting kita punya stock RSI, seperti mana tu explainkan kat tu punya Discord ni. So tu akan terangkan sekali video untuk anda. So apa kita nampak ni pergerakan daripada high. Sekiranya ada high lagi, kita perlu adjust ni. Adjust ni support ni akan terus melakukan. Ini kata more untuk monitor pergerakan market. So untuk
pembacaan ni kita tengok RSI, macam juga RSI masih lagi belum overbought, so meaning kita ada opportunity untuk sampai ke overbought. Kemudian apa yang berlaku sekarang, kita tengok stock RSI kita dah pun berada di overbought. So bila stock RSI dah berada di overbought, apa yang berlaku, kita expected untuk price akan loss momentum. Sama ada dia loss kejap untuk rebound, tu expected ini yang boleh berlaku untuk apa, kita boleh juga RSI melakukan kenaikan. So ini walaupun stock RSI dah overbought, so untuk berdasarkan data ni kita ada opportunity untuk price itu sedikit jatuh bawah. Sebab apa jatuh bawah? Menyebabkan kita ada satu major trendline ini. Trendline daripada kita ikutkan daily, kalau tu boleh tunjuk trendline ni, daripada 69 high dan kita buat high low. So ini adalah kuartal kita now kita dah touch kali ke-4. So yang ni yang pertama, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So ini untuk trendline ni je kita ada 4 touch, 1 2 3 4. So ini kita dah touch untuk kali ke-3. Untuk kata kita tengok price itu adakah akan breakout. Sekiranya price tu breakout, meaning kita akan expected bull regain power. Tapi disebabkan trendline itu strong, so expected ada high probability disebabkan stock RSI di overbought. So ini apa berlaku, start overbought mungkin kata sedikit drop untuk sedikit cooling down ke kawasan 60 ke 80 ke 70. So apa yang berlaku, price tu akan buat rebound balik naik ke sini. So ini apa yang berlaku, kita nampak price tu akan expected berlaku rejection. Now kita dah satu. Kita akan tengok ni bubble candle dah 4 candle untuk ini dah 4 hour sebenarnya. 4 hour daripada pukul 4 pagi tadi. 4 pagi, pukul 12, candle pukul 8 dan kena pukul 4 petang semalam. So meaning 4 candle dah test dan berlaku rejection. So meaning kita ada bull strong, ala kata bull strong, bullish amat strong untuk push break pattern ni. Tapi sekiranya gagal, apa yang kita akan seperti kita akan nampak price tu akan drop balik ke kawasan minor support ni, daripada swing low ni ke swing high ni. So even price jatuh kawasan ni, still lagi kuota at least anda untuk resting aja, resting untuk store RSI sebelum dia dapat balik momentum untuk naik, untuk breakout. So untuk kata mengikutkan data yang ada dan kuota secara fundamental ke news kata psikologi market, akan tengok kata fear index dalam market pun berkurangan, tu kuota bertambah. So meaning kita ada high possibility untuk price itu jatuh, pula price itu untuk naik atas, at least untuk sampai tu punya major support, major resistance itu 40, kawasan yang tu nak jual 20%. So sampai kawasan nanti, kita bila sampai di kawasan nanti, kita akan tengok balik data-data yang ada berdasarkan short term ataupun long term. Long term tak adalah long term lagi juga, expected kita akan ada higher high, expected akan buat more high, expected 100k 200k untuk long term punya movement. Tapi untuk short term kita tengok kat manakah price untuk kita buy ataupun sell. So untuk zone 40 tu akan jual sikit 20%, untuk expected dia akan berlaku sedikit saja correction, mungkin tak banyak. So correction sedikit pun tu dah boleh buy. Sebab apa? Buy tu pun dah dapat asset bertambah di dalam Bitcoin. Itu yang tujuan utama tu untuk dollar cost average. So sekiranya price itu kita sampai kawasan 40 dan ada high possibility untuk dia drop ke kawasan 30, disebabkan apa? So kita untuk ke depan-depan pun kita akan ada contoh bulan 3 ni bulan 2. So bulan 2 mungkin kita akan sideways sikit, berada di kawasan 40. Mungkin kita buat 40 kemudian drop sikit naik hampir kawasan ni. Kemudian bila bulan 3 nanti kita tahu ada interest rate kata announce, kita expected interest rate pun akan lebih naik, lebih daripada 7% untuk currently bulan 1 itu. So ini apa yang berlaku, kita akan ada short squeeze ataupun kita akan expected price akan drop dengan drastic seperti yang ini. So ada possibility daripada 40 kita drop sampai 30 dan barulah kita akan buat conversion untuk regain balik momentum seperti mana kita tengok kawasan ni. So untuk pergerakan market, so untuk current yes, kita sebenarnya dalam kejatuhan, price dalam downtrend, uptrend ke downtrend. Untuk kata long term kita dalam downtrend. So downtrend apa yang berlaku, price kuartal price sebenarnya jatuh dengan mudah tapi recovery susah. So ini ialah continuously pergerakan, kita lakukan tu punya draw channel pattern. Kita boleh tengok kata pattern ni sebagai kalau kita draw ini kepada panel ataupun channel. To price expected 10 di bawah, sama juga dekat sini apa yang berlaku, nak kita buat expected dalam channel juga. Channel sebenarnya price drop buat naik, kemudian expected continuously price drop bawah. So jika walaupun ini adalah kawasan 40% good opportunity untuk kita take profit sikit, kemudian kita guna profit untuk buy balik. Buy tu sampai mana kita akan tengok ada high possibility untuk sampai balik kawasan trendline bawah ni, mostly dengan 32. Kata punya dekat 32, kemudian net kalau ada 32 berlaku sedikit naik-naikan, gagal lagi break, kita sepatutnya boleh jatuh sampai 30, sekarang tergam 30. So itu sepatutnya untuk price dalam range 40 dan 30 apa yang zone monitor sekarang ni. So hopefully ini dapat membantu anda untuk baca pergerakan price macam mana, untuk tengok price sama ada long term ataupun short term. So
Yes, mungkin semalam dia expected untuk jatuh bawah tapi price naik. Tu alhamdulillah bagus price naik. Dia cakap whatever price kawasan ni tu hanya wait and see saja. Apa yang tu tunggu ialah kawasan 40 dan 30. 40 tu akan jual sikit, 30 kalau price tu tak naik 40, kemudian price tu drop, dia akan tunggu di kawasan 30 untuk buy sedikit untuk dollar cost average, untuk turunkan tu punya average. So itu di Bitcoin macam mana tu pembacaan market. So hopefully dapat faham apakah yang tu tengok dan data-data dan macam mana confirmation dan macam mana anda nak dapat kuartal line-line yang solid seperti ini. So hopefully yang dapat membantu anda macam mana Zul baca market. So guys, let's go, kita pergi ke chart permintaan iaitu Alpha, Alep 0, A0 dan juga Unit Hero. So dia kata Zero tu tak pernah dengar lagi Zero ni. So ni tengokkan chart. Dia tak pernah buat fundamental tu, kita tengok chart di MEXC. So kata baru lagi. So nak pergi chart ni susah. So untuk chart ni kita perlu tekan yang ini. So nanti dia akan straight forward, kita akan pergi ke chart itu. Dia akan tengok so chart ini A0. So dia akan cuba draw kita punya Fibonacci. So price baru saja buka. So price ni baru saja launch. So dia tak pasti apa yang kuartal fundamental yang mengatakan dia boleh kuartal challenge Solana atau apa pun. So untuk yang ni dia akan wait and see dulu. Anda mungkin tu tak pernah kaji lagi. So untuk dolly kita akan tengok 4 hours. 4 hours price sedang melakukan kenaikan. So untuk now bukanlah good untuk kalau anda dapat opening price tu. Yes, kalau anda yakin dengan anda beryakin dengan A0 ni boleh kuartal challenge Solana. So meaning anda boleh kuartal hold. Sebab apa anda dapat price tu masih lagi baru. So anda boleh buat long term investment. So apapun kaji dulu di fundamental. Secara technical still lagi baru. So kuartal data ini tak valid lagi untuk kata kita gunakan sebagai technical analysis. Kita hanya kita wait and see untuk pergerakan. So setiap berlaku kenaikan, kalau dia ada drop, kita seperti something wrong. Kalau ada retracement, kalau ikutkan sini, kalau hanya berlaku sedikit retracement, kalau ikutkan dokan Fibo, mana Fibo? Fibo, okay, yang ni kita tengok swing low to swing low to swing high. So expected ke dalam, price itu expected dalam 0.77 dan 47 sen dolar. Sekiranya price tu rebound tu kalau price tu still dapat stabil kawasan ni and dapat rebound, so meaning dia punya fundamental adalah strong dan juga dia punya buyer juga kata buyer yang berkualiti. So itu di aku kata A0. Kemudian kita akan pergi ke Meta Hero next coin. Kita akan pergi ke Meta Hero. Meta Hero expected di KuCoin ataupun Binance pun ada di KuCoin. So Hero USD dia buat itu dia punya chart. So Hero USDT Hero USDT salah hijau Hero USDT. So Hero USDT di KuCoin. So, sebab di KuCoin tu seperti buat tu price dah pun drop dengan drastik, dah price drop betul below. So dah kata ikutkan last punya support bertahan iaitu opening price pun di kawasan ini. So kita ada yang ni, so price dah pun drop below yang ni. Untuk kekal boleh price tu boleh aku kata regain balik momentum. So now untuk price dah buat consolidation yang baru. So untuk Meta Hero ni, untuk Zul takkan invest sebab price dah melakukan dropping yang aku kata below daripada aku kata high, aku kata opening price. So untuk coin ni macam katakanlah certain coin, macam bila Bitcoin drop, kita akan nampak coin yang akan hilang dalam radar. So coin macam ni adalah ada possibility untuk hilang radar sebab apa dia dah break below daripada dia punya opening price. So meaning siapa yang kata buyer kuasa di yang first buyer kata first holding sebelum opening pun dah lari dalam market. So meaning apa yang berlaku, kita dah kata untuk market Intero ni kita dah hilang buyer yang berkualiti. Apa itu buyer berkualiti? Buyer yang tend to untuk hold lama, dia ada kata buat research untuk long term punya value untuk asset ni. Tu meaning bila buyer yang berkualiti ni dah run, tu meaning inilah berlaku, yang tinggal hanyalah yang buy masa high sahaja. So itulah Metero. Tu kalau anda dah ada invest, hopefully anda invest duit yang kata cakap, duit yang anda afford to lose. Anda hopefully kalau betul berlaku, itu hanya kata biarkan saja, seperti mana tahu untuk kata fundamental dia kembali pulih seperti mana ada kat altcoin sebelum ni yang dah jatuh bawah ni kemudian dia regain balik disebabkan fundamental dia dah berlaku perubahan dan untuk long term dia added value. So anda boleh hold untuk long term ni. Bagi Zul, kalau sudah macam kalau Zul invest $100 contoh Zul invest $100 kawasan ni price drop, Zul cakap Zul hanya invest duit boleh lose, Zul tak jual aset ni, Zul hold aset. Sebab apa? Zul kata bagi kata peluang untuk mungkin ke depan kita nak kaji fundamental ada exchange, dia boleh naik lagi, melakukan kenaikan. Tu apapun untuk yang terbaik, kalau anda dah invest, hold saja aset itu, kemudian
aku kata fokus ke chart aku kata coin-coin yang lain yang lebih aku kata fundamental kuat. Misalkan dalam bearish market ni anda hanya perlu fokus di aku kata coin yang penting. Tapi kalau anda nak exit hero ni, so apa yang nak contoh anda buy di kawasan ni, senang saja anda buy saja di kawasan bawah ni sebanyak mungkin sampai average anda sampai di kawasan aku kata break even. So bila break even tu anda boleh cut loss. Bila cut loss tu seperti hanya loss dalam tak sampai pun 1% daripada anda. So meaning daripada anda cut loss sekarang, maybe anda loss dalam 5%, 20%. So ini adalah salah satu kalau anda nak exit juga Mr. Hero ni, anda perlu sikit keupayaan kewangan iaitu buy lebih banyak kawasan ni sampailah anda average anda drop sampai ke kawasan anda punya buying harga semasa, kemudian anda boleh exit dalam market. Tapi kalau anda tak nak ambil risiko tambah lagi modal, so apa yang anda boleh hold saja. So hopefully anda invest duit yang anda boleh afford dulu. Macam kelas Zul pun ada invest beberapa coin contoh yang sedang melakukan negative profit banyak, contoh di Bidimon tu buy tu 5,000 coin. Aku kata modal tu keluar dalam $150. So now aku kata negative profit expected dalam 80%. Tapi cakap $180 tu hanya buy money yang afford to loss. So untuk tu tak jual, tu tak tambah, tu tak buat untuk exit dalam market, tu biarkan saja. So untuk long term sekiranya ada fundamental kembali melihat dia akan gain profit. Tapi kalau terus loss, tak adalah biarkan saja loss. Sebab apa ini adalah anda RM180 daripada dia punya total investment daripada 11.k USD dollar tu. So meaning kata hanya small position, seperti yang another coin still lagi melakukan profit, boleh recovery punya loss yang itu. So itulah kata di hero. So apa yang Zul seperti kalau Zul ada hero ni, so itu yang Zul buat macam di Bidimon, juga beberapa coin yang lain Zul buy kawasan tu dah negative profit 80%, Zul hold saja, and asset tu tak jual, Zul biarkan saja. Hopefully in quarter future ada berlaku perubahan dalam fundamental dan boleh regain balik. So 180 tu orang kata expected loss. So macam cakap anda kalau nak invest coin-coin yang kata coin yang anda tak tahu dia macam fundamental strong ataupun kata kita sebagai early investment, kita yang mula-mula kita invest dia good, kita invest good now dah kenaikan kemudian dah drop, so expected loss tak masalah. Cakap invest portfolio anda, make sure portfolio anda berada di kawasan yang sesuai. Cakap untuk currently yang terbaik untuk kata portfolio Bitcoin currently anda boleh buat 30% Bitcoin, kemudian 30% 30% Bitcoin, 20% Ethereum, kemudian lagi 50% barulah kita divide ke beberapa altcoin yang penting, contoh AVAX, Solana, Terra, Polkadot, Matic, Chainlink, Atom. So coin-coin ini memang ada strong fundamental dan ada strong buyer. So kalau coin seperti Shiba Inu, Saitama Inu yang tanya itu, kemudian coin-coin yang baru ni, yes, anda boleh invest, tapi invest duit yang anda afford dulu. Contoh anda boleh, anda ni nak invest $100. So $100 tu anda bila price tu, contoh kalau tengokkan Shiba Inu tu, katakan tengok Shiba Inu. So currently Shiba Inu dah jatuh sampai kawasan ni. So kalau anda price dah high kawasan ni, anda nampak price ni good, anda untuk buy. Kalau anda buy tu, yes, anda invest $100, kemudian hopefully invest duit $100 and $100 tu afford to lose. So, kalau drop lagi anda hold saja, kalau naik anda untung. So even kalau price tu terus kata coin ni terus luput dalam pandangan dan tak wujud dah kata net, apa yang berlaku hanya anda loss dalam 100. So seperti anda yang major coin, major kata investment anda berada di dalam good coin. So macam Zul, apa yang Zul ada yang kata seperti yang untuk long run punya kata holding, iaitu ada sinilah BTC, Ethereum, Solana, AVAX, Luna, Polkadot, ada Chainlink, Matic, Phantom. So diorang nak tambah juga ni, iaitu diorang nak tambah nanti yang kata good FA project. Ini kata project yang ada good fundamental tapi belum lagi kata medium, kata berada di medium ataupun top 30 kata. So ada Harmony One, Koti, VeChain, KDA, VRA and Zilliqa. So kata Nadaga ni future punya hot dan Omni Chilis. Kemudian Memcoin tu ada Dogecoin, ada Shiba. So Metaverse tu ada Mana, Sandbox, Engine, Dramike, Block, Gala dan beberapa coin lagi yang tu nak buy. So another potential coin yang tu nak buy, Atom. Kemudian tu ada juga ke Hero tu ada, tapi Hero tu tak buy sekarang. Tu ni kata Theta, Rune, kemudian Cosmo, AKCM, kemudian LTZ. Kemudian ada lagi Tellus. So kalau kata beberapa coin yang Zul sedang monitor untuk pergerakan, tapi apa pun jika dia akan tumpu di Bitcoin dulu, and then dia akan tumpu dulu untuk dia punya gold coin ataupun kata long term punya holding yang seperti tu nak collect more banyak, iaitu yang coin-coin ni lah, Solana, AVAX, Luna, Polkadot,
Helen dan Matic. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Hopefully dapat membantu anda macam mana pergerakan iaitu di Bitcoin tadi. Dah terangkan secara detail macam mana tu baca price, and hopefully anda dapat belajar something pasal tu. Sekiranya ada masih aku ada sebarang kemungkinan, anda boleh tag dalam komen, nanti tu akan terangkan anda. Tu dah draw kan macam mana nak cari minor support resistance, apakah price bila sampai kawasan ni, apa yang kita tengok iaitu kita akan tengok RSI dan store RSI dan kita boleh juga akan tengok kita punya pattern. So untuk rangkaian pattern price drop dan buat kata channel, ataupun kita kalau ikut kat sini kita boleh buat channel, wedge pun boleh. So apa pun pattern ni, channel ataupun wedge, inilah pattern bearish continuously pattern bawah. So ini yang berlaku, price drop ada possibility sampai kawasan ni, dan price drop lagi drastik sampai ke kawasan ni. So kawasan 40 ada good position untuk TP sikit. Di sekarang ni sebab 40 adalah very strong support. Kalau kita berjaya break ni, yes, kita akan regain bullish momentum, meaning kita dah keluar dalam bearish punya kuartal kawasan. Guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi pagi besok sebab apa ni 2 petang. So Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.